Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan tentang kesan-kesan riba dalam sistem ekonomi. Saya adalah Sofia binti Mahmud selaku pembentang yang pertama. Seperti mana yang kita tahu, isu riba ini tidak asing lagi dalam dunia ekonomi dan sering diperdebatkan oleh para ilmuwan ekonomi di mana mereka mendebatkan bahawa baguskah kewujudan riba dalam transaksi ekonomi atau sebaliknya. Sebelum kita pergi lebih lanjut dalam kesan-kesan riba dalam sistem ekonomi, mari kita mengenal apakah itu riba. Riba dari segi bahasa adalah bertambah atau tambahan, manakala dari segi istilah pula, riba didefinisikan sebagai satu tambahan yang dikenakan dalam satu transaksi tanpa mengira bentuk, tempoh atau nilainya. Riba dari segi syariat pula ialah satu kontrak atau janji yang berlaku ke atas pertukaran barangan yang tertentu, iaitu barangan ribawi. Barangan ribawi ini merujuk kepada barangan seperti mata wang, emas, perak dan makanan asasi seperti beras, garam, gandum dan kurma. Secara amnya, riba ini merupakan satu bayaran tambahan yang dikenakan atas sebab-sebab tertentu seperti penundaan tempoh bayaran ataupun disebabkan syarat-syarat di dalam perjanjian kontrak. Antara contoh pemberian riba adalah apabila kita memberi hutang kepada orang dan penerima hutang itu memberikan sebuah pulangan seperti hadiah atau makanan ketika memulangkan nilai hutang yang kita berikan kepadanya. Maka situasi tersebut dikira sebagai satu bentuk riba. Terdapat dua jenis riba, iaitu riba al-buyu dan riba duyun. Riba buyu ini ialah riba yang terjadi dalam perdagangan jual beli di mana berlakunya ketidakseimbangan kuantiti atau berat antara dua barang ribawi, atau perdagangan jual beli itu berlaku dalam keadaan tertangguh. Dan riba buyu ini juga terbahagi kepada dua cabang, iaitu riba al-nasiyah dan riba al-fadli. Riba al-nasiyah ini merangkumi riba yang berlaku kerana wujudnya satu penangguhan di antara dua barang ribawi yang sama jenis. Manakala riba al-fadli pula ialah riba yang berlaku kerana ketidakseimbangan, iaitu terlebih atau terkurang antara dua jenis barang ribawi. Contoh riba al-fadli ialah pihak A memberikan 1 kg garam kepada pihak B dan pihak B memberikan 0.5 kg garam kepada pihak A. Di sini kita boleh lihat bahawa pihak B telah terkurang beri 0.5 kg kepada pihak A. Maka situasi sedemikian dikira sebagai salah satu riba. Riba yang kedua pula ialah riba duyun, di mana riba duyun ini merupakan riba yang berlaku kerana berhutang atau merupakan satu bayaran tambahan yang dikenakan atas dasar tempoh berhutang. Dan riba duyun ini juga terbahagi kepada dua cabang, iaitu riba al-qardi dan riba al-jahiliyah. Riba al-qardi ini pula merujuk kepada faedah atau manfaat yang dikenakan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang. Contohnya, X membuat pinjaman sebanyak RM5,000 daripada Bank Y. Dan dalam kontrak janji tersebut, Bank Y telah menyatakan bahawa sebanyak 5% faedah akan dikenakan kepada X. Maka pada akhir tempoh pinjaman tersebut, X perlu membayar sebanyak RM5,250 kepada Bank Y sebagai jumlah pinjaman. Maksudnya di sini RM250 itu adalah kadar faedah yang dibayar oleh X kepada Bank Y, seperti yang dinyatakan di dalam kontrak janji antara X dan Bank Y. Riba al-jahiliyah pula ialah satu bayaran tambahan yang dikenakan ke atas penghutang sebagai satu denda kerana tidak berupaya untuk membayar jumlah hutang tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Contoh situasi riba al-jahiliyah ialah P meminjam RM1,000 daripada Q dan P berjanji ataupun dikenakan syarat untuk melangsaikan hutangnya dalam tempoh sebulan, dan sekiranya P gagal untuk berbuat demikian, P akan dikenakan denda sebanyak RM200. Maka jumlah keseluruhan P ketika dia ingin melangsaikan hutangnya adalah RM1,200 Malaysia. Apakah hukum riba? Berdasarkan potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 275, cara amnya penerimaan dan pemberian riba amatlah dilarang di sisi Allah SWT. Dan barang siapa yang melakukan
perbuatan tersebut perlulah bertaubat kepadanya. Dan kita juga boleh ambil daripada potongan ayat surah Al-Baqarah 278 hingga 279, di mana Allah SWT berfirman bahawa sesiapa yang melakukan perbuatan riba umpama memerangi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selain itu, riba juga diharamkan kerana riba ini tergolong dalam 7 dosa besar yang merangkumi dosa-dosa yang susah untuk diampuni oleh Allah SWT. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan ini, iaitu lari dari medan perang, membuat tuduhan zina ke atas perempuan yang solehah, memakan harta anak yatim, mensyirikkan Allah SWT dan menggunakan ilmu sihir, Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa ini, 7 dosa yang membinasa. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, menggunakan ilmu sihir. Yang ketiga, membuat pembunuhan tanpa alasan yang mengikut syariat. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan perang. Dan yang ketujuh, akhir sekali, membuat tuduhan zina ke atas wanita yang soleha. Terdapat pelbagai cara di mana unsur riba ini boleh diterapkan dalam setiap transaksi. Antaranya ialah dalam sistem perbankan dan sistem insurans. Dalam sistem perbankan, unsur riba ini sering wujud dalam sistem perbankan konvensional ketika peminjam ingin membuat pinjaman untuk membeli sebuah aset. Kerana dalam sistem perbankan konvensional, wujudnya satu faedah ataupun kadar bunga yang perlu dibayar oleh peminjam tersebut. Ini bermakna peminjam tersebut perlu membayar lebih dari apa yang dipinjam, sebab jumlah hutang yang dipinjam tambah dengan kadar bunga yang dikenakan. So itu adalah salah satu unsur riba. Dan sekiranya peminjam gagal untuk melangsaikan hutangnya, pihak bank konvensional berhak untuk mengambil aset peminjam yang dijadikan sebagai gadaian, seperti yang dinyatakan ketika membuat kontrak pinjaman. Situasi tersebut dapat dielakkan sekiranya ada penerapan sistem perbankan Islam dalam setiap bank. Sistem perbankan Islam ini merangkumi 5 aspek, iaitu mudharabah, perkongsian untung. Yang kedua, wadi'ah, iaitu simpanan. Yang ketiga, musyarakah, iaitu usaha sama. Yang keempat, murabahan, kos tambahan. Dan akhir sekali, ijarah, iaitu pajakan. Dan kenapa situasi tersebut dapat dielakkan sekiranya ada penerapan sistem perbankan Islam, ialah kerana dalam sistem perbankan Islam, unsur-unsur seperti riba amatlah dilarang sekali kerana ianya menindas peminjam dengan mengambil keuntungan ke atas kerugian pihak peminjam. Terdapat banyak bank konvensional di Malaysia yang telah menubuhkan sub-induk bank yang menerapkan sistem perbankan Islam. Ini menunjukkan bahawa sistem perbankan Islam ini diterima ramai oleh masyarakat Malaysia kerana sifat keadilan dan sama rata itu. Dalam sistem insurans pula, pihak kerajaan telah memutuskan untuk menggunakan dasar tabarut sebagai sumber rujukan takaful agar takaful ini selari dengan hukum dan jauh daripada unsur riba. Apakah dasar tabarut ini? Dasar tabarut ini merujuk kepada pemberian secara ikhlas. Dalam arti kata lain, bagi sesiapa yang ingin menggunakan khidmat insurans takaful, mereka perlu bersetuju untuk membantu orang lain yang menggunakan khidmat takaful apabila dilanda bencana. Kiranya macam duit yang diorang simpan dalam insurans tu, ada kemungkinan besar duit yang diorang simpan tu akan digunakan untuk membantu orang lain yang dilanda bencana pada ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aisyah Nabila binti Wan Syamsul dari kumpulan CTU 2313A2. Jadi saya akan meneruskan pembentangan isi pertama bagi tajuk kesan riba terhadap ekonomi negara.
Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan saya Alia sebentar tadi, kita semua sedia maklum bahawa riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini kerana riba boleh mendatangkan pelbagai implikasi terhadap kehidupan manusia. Menurut Al-Maududi, kita boleh lihat kesan riba daripada pelbagai aspek, iaitu akal, sosial, ekonomi dan juga akhlak. Jadi di sini saya akan tekankan kesan riba terhadap ekonomi negara. Sistem riba telah merosakkan ekonomi negara dan mengakibatkan inflasi dalam sesebuah negara. Seperti yang kita tahu, riba diperoleh tanpa mengusahakan sesuatu dengan meletakkan kesemua risiko ke atas bahu peminjam. Inflasi pula bermaksud kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dalam sesebuah negara dalam satu tempoh masa tertentu. Inflasi memberikan pelbagai kesan negatif, terutamanya kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Kadar inflasi yang tinggi akan menyebabkan lebihan mata wang pasaran sekaligus meningkatkan harga barangan. Apabila harga barangan meningkat, jadi kuasa beli pengguna akan berkurang kerana kos sara hidup yang tinggi. Sebagai contoh, seorang individu ingin membeli sebuah rumah sebagai aset. Namun disebabkan harga rumah yang terlalu tinggi, beliau terpaksa membuat pinjaman daripada pihak bank untuk membolehkannya membeli rumah tersebut. Di sini, beliau juga terpaksa mengurangkan kos perbelanjaan supaya dapat membayar balik pinjaman. Ini bermakna elemen riba dalam pinjaman bank telah mengurangkan kuasa beli pengguna. Kesimpulannya, amalan riba perlulah dibendung supaya inflasi tidak lagi berlaku dalam negara kita. Sebagai umat Islam, kita perlulah menjalankan urus niaga jual beli yang telus supaya kita sentiasa dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Amalia binti Wan Fazrul Nizam akan menerangkan tentang isi yang kedua, iaitu negara mengalami krisis keuangan yang tidak stabil dalam kesan riba dalam sistem ekonomi. Kesan riba dalam sistem ekonomi boleh menyebabkan negara mengalami krisis keuangan yang tidak stabil. Krisis yang melanda ini boleh menyebabkan beberapa kesan rantai yang buruk yang akan terjadi, seperti pengurangan kredit dan juga perbelanjaan, kadar peningkatan pengangguran, kejatuhan nilai saham dan sebagainya. Kesan yang timbul ini berdepan dengan pelbagai risiko dan juga ketidaktentuan yang wujud akibat daripada sifat saling bergantung dan hubung kait yang wujud di antara institusi kewangan yang menjadi penyumbang terbesar kepada pengukuhan ekonomi. Bahkan ini juga boleh menyebabkan terjadinya riba. Sebagai contoh, pihak bank telah menyediakan pinjaman perumahan pada pelanggan yang berisiko tinggi, iaitu kepada golongan yang berpendapatan rendah dan juga yang kurang berkemampuan. Bagi mengimbangi risiko kadar ingkar dan ketidakmampuan bayar balik pinjaman tersebut, pihak bank telah mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan peminjam biasa. Pelanggan pula berharap mereka mampu membuat pinjaman semula dengan kadar faedah yang lebih baik apabila harga rumah telah meningkat pada masa hadapan. Bank yang mengeluarkan pinjaman telah menstrukturkan hutang tersebut melalui satu bentuk kewangan yang dipanggil pensekuritian. Sekuriti ini dijual di pasaran kewangan kepada para pelabur pihak ketiga dan seterusnya. Krisis kewangan ini mula terjadi apabila para pelanggan tidak mampu membayar balik angsuran hutang mereka akibat daripada kadar faedah yang dikenakan lebih tinggi berbanding dengan peminjam biasa. Dan dalam masa yang sama, para pelabur pihak ketiga tidak mampu menjual sekuriti yang mereka miliki. Ini menyebabkan
institusi keuangan mengalami kerugian yang besar. Krisis ini adalah kebiasaan yang berlaku dalam kitaran ekonomi yang menyebabkan mereka mengamalkan sistem riba untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Sebagai umat Islam, kita mestilah teliti dalam menilai krisis ini dengan menghubung kaitkan pengistirahatan perang dengan amaran kehancuran sistem riba oleh Allah SWT dengan penuh rasa kehambaan, kerana pengharaman riba telah terjelas termaktub dalam Al-Quran. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah mengelakkan diri daripada riba, kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi tamak dan hidupnya tidak akan berkat, bahkan boleh membawa negara ke arah kemesyatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein Nizam dan saya akan menerangkan tentang kesan riba terhadap ekonomi. Kesan riba terhadap ekonomi ialah kadar kemiskinan meningkat. Hal ini berpunca daripada amalan perbankan negara adalah sama dengan sistem amalan perbankan negara barat. Pihak bank akan sentiasa mencipta wang baru apabila memberi hutang kepada pelanggan. Ini membawa kepada kesan yang buruk seperti upah berkurang atau gaji berkurang dan kos sara hidup meningkat. Contohnya, apabila seorang individu melakukan pinjaman dengan pihak bank akan mencipta wang baru apabila memberi hutang kepada individu tersebut. Hutang tersebut akan direkodkan sebagai deposit dalam akaun peminjam, seolah-olah deposit itu adalah lebih tinggi. Deposit ini akan dijadikan sebagai sumber dana untuk ia memberi hutang. Sekian, terima kasih. Sekali kesan yang kelima, kewujudan riba dalam sistem ekonomi akan menyebabkan daya tarikan pelabur berkurang. Sebelum kita mendalami isu itu, apakah itu pelaburan? Pelaburan adalah sejumlah dana yang digunakan untuk memperoleh sejumlah output yang bernilai ataupun dalam arti kata lain, keuntungan. Kewujudan pelaburan juga memainkan peranan yang penting dalam merangsangkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini kerana pelaburan dapat meningkatkan dana pendapatan negara dan juga rizab negara. Bahkan, Islam juga menggalakkan umatnya untuk melakukan pelaburan. Walau bagaimanapun, pelaburan yang mempunyai unsur riba akan meruntuhkan sistem ekonomi. Bahkan, Islam juga menggalakkan umatnya untuk melakukan pelaburan, tapi pelaburan yang tiada unsur riba lah. Sebab kalau pelaburan itu ada unsur-unsur riba, maka ia boleh meruntuhkan ekonomi negara tersebut. Seperti yang kita bincangkan tadi, riba didefinisikan sebagai satu tambahan. Maka sekiranya dalam sistem ekonomi itu ada unsur-unsur riba, maka pelabur itu perlulah membayar kadar faedah yang tinggi dalam pelaburan yang dibuat olehnya. Perkara ini akan menyebabkan pelabur untuk menerima kerugian yang banyak. Contoh sistem ekonomi yang menerapkan unsur-unsur riba ialah sistem ekonomi kapitalis, di mana mereka mengutamakan keuntungan lebih daripada apa-apa pun. Ini akan menyukarkan pelabur untuk melabur di negara itu. Bila keuntungan diutamakan, maksudnya di situ banyak persaingan akan berlaku. Selain itu, kewujudan unsur riba ini juga akan menyebabkan eksploitasi atau berlakunya satu eksploitasi dalam pelaburan, seperti nasib keuntungan pelaburan itu jatuh ke tangan satu pihak sahaja, di mana keuntungan itu berasaskan kerugian orang lain. Sebab itulah pelabur-pelabur pada masa kini lebih gemar untuk melabur di negara yang berunsurkan sistem ekonomi Islam, di mana unsur riba itu tiada dan aspek-aspek yang dititik beratkan adalah aspek keadilan dan hak sama rata. Dalam sistem ekonomi Islam, tiada wujudnya diskriminasi antara masyarakat, kiranya tiada jurang pendapatan, sebab pembahagian harta dan kekayaan ini dibahagi sama rata. Jadi pelabur akan lebih tertarik kepada negara-negara yang sebegini, sebab seperti yang orang cakap, negara yang harmoni ataupun rakyat yang bersatu padu menunjukkan yang negara itu kukuh dan selamat untuk melabur. Secara keseluruhannya, pengharaman riba akan mewujudkan sebuah negara yang maju
dan sistem pentadbirannya akan diredai Allah SWT. Kita sebagai seorang pelabur perlulah mengelakkan diri kita daripada unsur-unsur riba, kerana penggunaan unsur-unsur riba ini boleh meruntuhkan ataupun menghancurkan akhlak dan keimanan seorang pelabur itu tanpa kita sedari. Dan kita juga perlu ada ilmu dalam ilmu pelaburan ini supaya kita boleh melabur dalam pelaburan yang mengikuti syariah Islam. Contoh pelaburan yang mengikuti syariah Islam adalah Bursa Malaysia, ASB, Tabung Haji dan Unit Amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zarin bin Jasni dari grup CTU 2313E2. Hari ini saya akan meneruskan pembatangan yang terakhir, yaitu kesimpulan terhadap tajuk kami, yaitu kesan riba ke atas sistem ekonomi. Sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa riba ini memberikan pelbagai kesan buruk kepada negara maupun rakyat. Riba muncul dan bermaharajalela sejak zaman jahiliyah lagi, yang mana ia jelas menunjukkan penindasan terhadap orang yang kurang berkemampuan dan orang miskin. So apabila Islam muncul, riba ini diperangi dengan habis-habisan kerana ia boleh memudaratkan orang yang kurang berkemampuan dan orang yang miskin. So amalan riba ini diharamkan kerana of course tiada keadilan kepada orang yang memerlukan, dan pelakuan riba ini juga adalah perbuatan yang sangat zalim, yang melampau. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu memupuk nilai Islam tulen, yaitu amal soleh yang banyak serta akhlak yang baik adalah juga kayu ukur kejayaan seseorang individu atau masyarakat. Bukannya kekayaan material semata-mata. Justru kita dapat membendung riba ini dengan menghapuskan perbankan dan keuangan yang berunsur kepada riba, kerana sistem ini menambahkan lagi kadar hutang dalam masyarakat. Selain itu, akta dan undang-undang perlulah diperketatkan bagi membendung masalah rasuah serta pendekatan yang sesuai dalam menggalakkan rakyat untuk meminimumkan kadar hutang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.